السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Kita sambung kitab Majmu' Salasi Rasail, risalah yang kedua, muka surat 33. Rumi 86, Rumi 86, Jawi 33. Sembilan daripada bawah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang, masalah. Jika kena kain oleh kemih anaknya, kemih tu air kencing, jika kena kain oleh kemih anaknya dan masyaqqah atas ibunya, susah ibunya, membasuh akan dia, satu masalah. Masalah kedua, atau tiada dapat ia akan kain yang suci. Oh, satu kain je ada. Atau masalah ketiga, dapat ada kain tetapi berhajat ia kepada selimut pada waktu sejuk. Ada kain yang suci tapi nak guna buat benda lain, untuk selimut pada waktu sejuk ketika semayang tu. Niscaya harus dimaaf pada yang demikian itu baginya. Kita bincang berkaitan dengan, masih lagi penghujung ni. Penghujung berkaitan dengan ibu dan anak. Najis anak yang dimaafkan ataupun yang tak dimaafkan ke atas ibu bapanya. Ni kita ni masih lagi cerita pasal tu. Yang lepas-lepas pun kalau kita tengok Ailio kanak-kanak yang najis, tengok yang lepas kan, ibu bapa mencium kanak-kanak ataupun bayi anak dia, yang mana dekat anak dia tu ada najis. Kemudian kain, dia cerita kain yang dipakai, memakai kain yang dipakai dalam peliharaan kanak-kanak ketika jaga kanak-kanak tu, jaga anak dia tu, mungkin kain dia akan kena najis anak dia, tapi boleh pakai juga. Okay?
selagi tak nampak najis tu. Kemudian habis kat situ lah. Ni masuk bab yang sama, masih lagi bab yang sama. Masih lagi bab yang sama, iaitu kalau kain kena, kain tu kain anak dia, kena air kencing anak dia. Alah, budak-budak bayi dia mana kira. Dan nak cuci, ibunya nak cuci tu masyaqqah, susah, kepayahan. Maka dimaaf dengan maksud kain tu boleh bawa sembahyang. Kemudian apa lagi dibahagikan? Yang kedua, kain tak ada kain suci. Tak jumpa kain suci. Nak sembahyang dah ni. Kain yang ada tu kain anak dia. Kain, tapi dia kena kait yang kat atas tu. Kalau yang kita bahas yang lepas lah, iaitu jika tiada tahqiq ia akan najisnya. Kalau tak nampak najis tu, tak yakin ada najis. Kalau ada dah najis anak tu dekat kain, dekat baju pakaian anak tu, tak boleh bawa sembahyang. Ini tak tahqiq, tak nampak. Tak nampak, maka bolehlah. Boleh pakai bawa sembahyang, kerana dimaafkan atas ibu dia. Ibu dah jaga anak, sebab dia punya point dia adalah kepayahan, masyaqqah. Yang ketiga, ada kain, waktu tu waktu sejuk, kain ada kain tu yang kena najis anak dia, tapi najis tu tak tahqiq, najis tu tak tahu pun, tak nampak pun, tapi duk jaga anak ni, kenalah najis dekat kain anak tu. Lepas tu waktu tu waktu sejuk, kain yang suci ada, kain yang masa jaga anak tu berkemungkinan kena najis pun ada. Tapi kalau pakai kain yang suci tadi, tak boleh bawa selimut pada waktu sejuk, maka dimaafkan juga. Disamalah dengan tak ada kain ni, kain tak cukup, samalah, dimaafkan bagi mak dia. Mak ni saya harus dimaaf pada demikian itu baginya, dimaafkan. Sebenarnya nak cerita kat sini, kalaulah ibu yang menjaga anak, ibu tu jaga anak dia, kemudian berkemungkinan najis akan kena lah dekat baju-baju anak dia tu. Jadi kalau macam tu kan susah, maka dimaafkan bagi ibu dalam banyak keadaan. Gitu kan. Itu yang dia nak beritahu pasal tu sebenarnya. Dan ibarat qadi. Qadi tu nama orang, ulama mazhab Syafi'i tu. Dan ibarat qadi seperti barang yang dikata oleh Imam Subki akan bahawasanya Syekh Halimi telah mengisyaratkan ia kepada bahawasanya Nabi SAW hanya sahaja menanggung ia akan Umamah binti Abi Al-Ash. Siapa Umamah ni? Umamah ni cucu perempuan lah, cucu pertama Nabi, cucu yang pertama, anak kepada Zainab, cucu Nabi lah. Bahawa Nabi SAW hanya sahaja menanggung ia akan Umamah, dukung Umamah, tanggung Umamah di dalam sembahyang itu, kerana menyatakan ia akan maaf daripada segala kain kanak-kanak. Pernah berlaku zaman Nabi, ketika Nabi sembahyang, Nabi menanggung, bahasa sekarang dukung Umamah. Kat sini Nabi ni daripada perkataan Nabi, dia akan jadi hukum apa yang Nabi bagi tahu. Dan daripada diam Nabi juga akan jadi hukum. Nabi diam je, sahabat buat, jadi hukum, maknanya boleh. Sebab Nabi kalau salah tu boleh beritahu. Jadi cakap Nabi boleh jadi hukum, diam Nabi boleh jadi hukum. Okey, perbuatan Nabi pun boleh jadi hukum. Kadang-kadang perbuatan tu tak diperlukan pun, perbuatan tu tak semestinya pun Nabi buat juga. Kenapa Nabi buat? Dia nak bagi tahu kat sini, kerana menyata ia akan maaf daripada segala kain kanak-kanak. Nabi nak ajar syariat, nak bagi sahabat tengok, nanti sahabat cerita.
bahawasanya boleh buat macam ni. Tapi Nabi tak cakap secara Nabi buat. Macam Nabi pernah kencing dalam keadaan berdiri. Sahabat ada yang panjat bumbung dan nampak Nabi kencing berdiri. Sedangkan sebelum tu Nabi suruh kencing duduk. Tiba-tiba Nabi sendiri kencing berdiri. Itu pun sekali je. Itu pun bukan Nabi tunjuk, sahabat ternampak. Maka kerana itulah automatik kencing berdiri boleh. Maksud boleh tu tidak haram. Kalau nak pergi paling tinggi pun makruh. Makruh pun kait. Makruh kerana nanti bimbang takut mengecik apa semua. Padahal sebelum tu Nabi larang kencing berdiri. Maknanya boleh. Kenapa Nabi buat gitu? Kerana nak ajar syariat. Sebab tu Nabi buat sekali je. Kalau kencing berdiri sunat. Sebab Nabi buat semua sunat kan. Kencing berdiri sunat. Maknanya Nabi buat sekali pakat-pakat kencing berdiri sunat. Tak. Macam tu juga minum air berdiri. Nabi larang minum air berdiri. Tapi ada sekali tu Nabi minum air berdiri, naik Zam-Zam. Jadi boleh kita kata tak minum air berdiri sunat? Tak boleh. Sebab Nabi buat sekali tu je. Kenapa Nabi buat? Nabi bukan nak buat apa, nak ajar syariat waktu tu. Jadi kalau orang salah faham, dia kata minum air Zam-Zam sunat berdiri. Cuba tengok kat Mekah, ada orang duk cerita minum air Zam-Zam dia berdiri. Elok-elok duduk ni ambil air Zam-Zam minum berdiri. Sebab dia salah faham. Nabi buat tu kerana nak ajar syariat. Sebab tu Nabi buat sekali nak ajar bagi tahu kalau minum berdiri tak adalah berdosa masuk neraka. Taklah jadi gitu. Cuma adabnya minum tu duduk. Itu je. Jadi kalau minum berdiri, minum jalan tak haram. Nabi pernah buat. Buat tu pula sekali nak ajar syariat. Ini sama. Nabi dukung Umamah tu mungkin tak perlu dukung pun. Letak bawah je. Tapi kenapa Nabi dukung? Kerana nak ajar syariat. Sahabat tengok, oh dukung bayi pun boleh. Dekat bayi tu mungkin ada najis. Mungkin. Kalau ada najis memang tak boleh lah. Mungkin ada najis budak-budak. Maka kalau ada najis sekalipun ni maaf. Tu dia nak beritahu tu. Tu nak beritahu. Jadi kadang-kadang kita tengok riwayat, kita tengok hadis, kalau kita ambil macam tu kita boleh salah faham. Memang sangat boleh salah faham. Dan ada pun orang yang menanggung ia akan yang demikian itu atas, dan ada pun orang yang menanggung ia akan demikian itu. Orang yang tanggung, orang yang menanggung, orang yang dukung tadi, bahawasanya disuci oleh mereka itu akan segala kainnya. Kena suci kain orang yang menanggung. Maksud orang yang dukung tu kena suci. Kanak-kanak tu kalau ada dimaaf. Kalau ada. Sebab kanak-kanak dia biasalah najis. Tapi kalau nampak najis tak maaf. Dekat kanak-kanak tu nampak ni tak maaf. Kalau tak nampak maaf. Kemungkinan kan ada. Kemungkinan itu sebab budak-budak kan, kemungkinan tu tak dikira. Dimaafkan. Tapi orang yang mendukung tu orang dewasa semayang tu, yang tu tak boleh. Itu dia kata atas bahawasanya disuci oleh mereka itu akan segala kainnya dan badannya daripada segala najis. Orang yang semayang tu kenalah suci pada najis. Yang tadi tu budak tu, baby tu. Maka iaitu bersalahan bagi zahir daripada segala kelakuan ahwal kanak-kanak, dan segala hukum syarak ini dia perbuat atas orang yang ghalib. Orang yang kebanyakan, orang awam. Intaha. Dia kata, maka itu bersalahan. Apa yang berlaku zaman dia, bersalahan. Budak-budak memang ada najis, jelas-jelas. Tapi mak bapak bawa semayang juga. Dia nak beritahu. Zaman tu dah berlaku dah. Zaman sekarang lagi dah boleh tengok. Mak bapak baca hadis, tengok kata Sayyidina Hasan Hussein akan cerita nanti, panjat atas Nabi lah, Umamah Nabi dukung lah. Boleh dukung anak ketika semayang, maka diorang pun dukung juga. Sedangkan dia kata ni, bersalahan yang berlaku zahir, bersalahan yang bagi zahir daripada segala kelakuan ahwal. Ahwal tu hal-hal lah. Ahwal tu jamak daripada hal. Kelakuan ahwal segala kanak-kanak dan segala hukum syarak ini dia perbuat atas orang yang ghalib. Kebiasaan orang tak jaga gitu, dia kata. Kanak-kanak memang jelas-jelas ada najis dalam pampers. Contoh, jelas-jelas ada. Tapi mak bapak dukung juga. Itu yang orang ghalib biasa buat. Itu yang diperbuat orang atas yang ghalib. Orang ramai buat gitu kan. Tak boleh sebenarnya. Dan kerana budak tu ada najis jelas-jelas. Tak boleh. Macam mana boleh tahu? Sebab dia letak kain lampin kan. Lainlah dia mandikan budak tu, dia basuh kemudian kena pakai kain lampin, tak apa.
Tak apa dengan maksud dia yakin suci. Ini dah pakai kain lampin, memang ada najis dah. Tiba-tiba dukung. Dia kata itu yang berlaku. Diperbuat oleh orang atas orang yang ghalib, orang yang kebanyakan. Orang yang ramai lah. Salah faham. Dulu berlaku, sekarang lagi berlaku. Kita tengok dukung anak, tak tahulah dia bersih tak, kita sangka baiklah dia bersih. Bersih kan? Anak tu baru dia sembahyang. Lepas tu pula time-time sujud apa, kadang dia letak anak tu. Kemudian masih nak bangun dia dukung balik. Gerakan yang dia gerak tu lebih 3 gerakan besar. Batal sembahyang tu. Sebab tu kita tak boleh ambil direct daripada baca hadis, ambil direct. Kita jumpa 1-2 hadis, kita nak beramal terus. Dalam masalah hukum tak boleh. Dalam masalah fadail amal tak apa. Masalah beramal ni sebanyak 33. Baca hadis je boleh amal. Sebab dia tak ada kena-mengena dengan hukum. Yang ada kena-mengena dengan hukum sah batal, kena-mengena dengan hukum najis tak najis, tak boleh main amal dengan baca hadis. Sebab dia masih lagi bahan mentah. Ialah bahan mentah. Quran hadis ni bahan mentah. Dia kena proses dulu. Kalau kita makan ayam mentah pun sakit perut. Padahal ayam tu halal. Tak boleh, dia kena proses dulu. Masuk proses tu, dia kena cari lagi hadis-hadis yang lain, ayat Quran lagi yang lain, takut ada yang bertentangan. Apa maksud yang sebenar? Kerana lagi banyak maklumat yang kita dapat, lagi tepat hukum yang kita kata tu. Tapi maklumat kita ada satu je, hadis tu je. Hadis 2 hadis je. Sayyidina Umamah Nabi dukung, Hasan Husain panjat atas Nabi ketika sembahyang. 2 je. Tak cukup. Maklumat kurang-kurang ada 50. Kita ada 2, 48 dan kita tak ada maklumat yang lain. Yang Nabi larang sembahyang ketika ada najis dan sebagainya. Banyak maka oleh sebab tu kita tak boleh amal kalau berkaitan walaupun ayat Quran sekalipun. Kita tak boleh beramal dengan hukum hakam yang ada dalam ayat Quran dan ada dalam hadis sekalipun, kerana dia masih lagi bahan mentah, dia kena proses. Petroleum ambil masuk dalam kereta, hidup tak? Ambil seduk petroleum tu yang Petronas ambil tu, terus masuk. Kan dia ada pemeringkatan dia, ginilah masak gini, ada jadi gas, jadi itu, jadi ini, ada grade dia. Mana boleh ambil petroleum? Mana boleh ambil petroleum, masuklah dalam kereta, rosak kereta. Mana boleh? Nanti dia akan jadi macam-macam. Dia ada proses dia, tu istilah lah, ada proses. Jadi tak boleh. Dia kata orang yang berlaku zaman dia tu tak peduli benda tu, main amal aja. Tak boleh, dia kata. Dan kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Kashful Ghummah, dan adalah Nabi SAW dan segala sahabatnya memikul tu dukunglah, bahawa oleh mereka itu akan segala kanak-kanak yang tiada mumayyiz di dalam sembahyang, kanak-kanak kecil lagi, sahabat dukung. Sama ada mereka itu lelaki atau perempuan, dengan maksud boleh. Walaupun boleh, banyak syarat lagi je kat bawah ni. Boleh secara umum, kanak lelaki atau perempuan, boleh je waktu tu mereka dukung. Dan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan banyaklah kami serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kami, maksudnya kami ramai-ramai. Banyaklah kami ramai-ramai ada bersama-sama Nabi. Ni maksudnya semayang ni, dia cerita semayang ni. Maka maksud kami ramai-ramai semayang jemaah dengan Nabi tu. Maka datang oleh Hasan atau Husain. Ini ketika sujud. Maka datang Hasan atau Husain, maka melompat oleh keduanya atas belakang apa? Atas belakang Nabi. Melompat atas belakang Nabi. Dia kata atas belakang sallallahu alaihi wasallam. Atas belakang Nabi lah. Dia lompat. Maksudnya ketika sujud ni, ataupun ketika Nabi duduk tahiyat ke, dia naik dekat Nabi atas riba ke. Maka apabila angkat ia akan kepalanya, dia ambil ia akan keduanya daripada belakangnya, dan dihantar ia akan keduanya atas bumi. Ketika dia nak bangun daripada sujud tu, dah lama sangat budak ni, dia angkatlah budak tu, letak tepi. Kalau duduk atas riba, dia angkatlah budak tu, letak tepi. Maka apabila
Kembali ia sampai balik kat bawah Nabi rakaat seterusnya. Lepas tu dia akan duduk, akan sujud balik nanti. Kembali oleh keduanya, datang balik dia, naik atas belakang lagi, naik atas riba lagi. Macam itulah. Hingga selesai Nabi SAW daripada sembahyang dan adalah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu banyaklah naik ia atas belakang Nabi. Cerita sama lagi ni. Dan padahal ia di dalam sujud, naik ketika itulah, maka dipanjangkan oleh Nabi SAW akan sujud. Nabi panjangkan sujud kerananya, sebab ada Hasan atas belakang. Lepas habis sembahyang dan bersabda ia, lepas habis sembahyang ni, aku benci, aku tak suka, benci tu tak suka, akan bahawa aku segera segera tu segera bangkit, segera angkat kepala hingga selesai ia akan hajatnya, sehingga Hasan tadi puas bermain atas belakang. Aku benci, aku tak sukalah kalau anak-anak cucu duduk main atas belakang walaupun tengah sembahyang. Aku tak sukalah bangun angkat macam tu, kesian dia. Dia duduk tengah seronok. Tu Nabi kata, tu maksud dia. Hingga selesai hajatnya, sampai dia puas main, dia turunlah. Dan kenyang ia daripada bermain-main sampai dia puas main. Sebab tu Nabi sujud lama. Sama-sama lah macam tadi. Habis kalau anak kita main atas belakang, anak kita macam mana? Pakai apa? Anak kita cuci tak sebelum kita nak sembahyang tadi? Tak. Dah berapa jam dah pakai? 2-3 jam dah pakai. Ni atas belakang tak boleh. Kena turunkan dia dengan segera. Habis tu Nabi sendiri, Nabi sendiri boleh. Sebab tu yang tadi tu, jangan kita mudah-mudah. Sebab itulah hukum fiqh, ilmu fiqh ni wajib belajar. Sebab kita nak ambil Quran hadis tak mampu, jadi salah hukum dia. Jadi salah hukum. Orang yang salah pegangan ambil daripada Quran hadis lah, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah, dia ambil daripada Quran. Mana ada Quran? Tu yang ada dalam YouTube tu, yang rambut berkerinting-kerinting tu. Ambil Quran, kejap-kejap sikit-sikit baca Quran. Bukan baca Quran, baca apa? Terjemahan dia. 15 tu surah 15 ayat 135. Lepas tu cakap makna dia. Quran bukan baca ayat, baca terjemahan. Lepas tu syarah. Lepas tu baca balik. Kalau nak kira kuliah dia, kita istilah kita kuliah lah. Kuliah dia dengan kuliah kita, kuliah dia lagi banyak pakai Quran tu. Quran apa dia lagi banyak. Cuma dia tak baca ayat Quran, dia baca terjemahan. Tapi semua apa yang diterjemahkan salah. Kenapa jadi gitu? Sebab dia masih lagi bahan mentah. Proses dulu. Proses. Nak proses tu kena ada ilmu lah. Kalau kita jumpa belakang rumah kita telaga petroleum, telaga kan atas dia bukan semestinya ada dekat laut, dekat darat pun ada juga kan. Tapi kualiti dia dekat darat tu kurang sikit, kat orang kata. Dekat laut kualiti minyak power. Kita jumpa, kita tebuk apa? Kita nak gali telaga, saya buat contoh je lah ni, contoh kelakar. Dia nak gali telaga, sekali keluar petroleum. Macam mana? Akhir zaman mana boleh tahu? Mana tahu? Akhir zaman ni semua hasil bumi akan keluar. Emas, petroleum apa semua akan keluar dengan banyak. Sebab bila habis raw material, habis sumber bumi, kiamat. Dia kena habis dulu. Gali belakang rumah keluar. Allah banyaknya. Ambil masuk dalam motor. Rosak terus motor tu. Kenapa? Petrol lah. Tak boleh. Dia ada dieselnya, dia ada petrolnya, dia ada cerita dia. Jadi nak proses macam mana? Tak boleh tak buat kilang sendiri kat belakang rumah? Tak boleh. Samalah. Mana boleh sekadar baca nombor apa surah, lepas tu baca ayat keberapa terjemahan. Tak boleh. Kalau bab akidah, rosak akidah, walaupun ambil daripada Quran. Kalau bab fiqh, jahanam agama, jahanam hukum yang dia keluarkan dengan dia baca tadi tu. Sebab tu bila ambil hanya Quran dan hadis, dia akan kerja bergaduh dengan orang. Bergaduh tu berbalah. Kenapa berbalah? Kerana bertentangan. Kalau dia tak balah orang akan balah dengan dia. Sebab orang akan nak betulkan dia. Dia tak setuju. Ataupun dia balah, dia kata orang salah. Bila hanya ambil Quran dan hadis. Kalau ambil Quran hadis dalam keadaan faham, dalam keadaan pandai ilmu-ilmu alat sekalipun, masih lagi
masih lagi tidak boleh kita kata garanti betul. Dia pandai bahasa Arab, dia pandai bab nahwu, saraf, dia pandai bab sirah sebagainya, masih lagi belum tentu tepat. Belum tentu. Ini kan yang tak tahu apa benda. Baca main terjemahan aja. Sebab itulah saya tak tahulah. Kalau ikut kami ngaji, terjemahan dekat Quran tu tak boleh ada betulnya. Terjemahan dia bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa apa, tak boleh ada. Tapi alasan mereka kata ada tu kerana bagi orang kafir nak baca. Orang Islam pun tak faham baca terjemahan. Orang kafir boleh faham. Alah, pening kepala. Kita baca, kita tak faham terjemahan tu, bahasa Melayu. Tiba-tiba kata orang kafir, nanti orang kafir nak dapat hidayah, dia boleh baca. Tak faham. Sebab tu tak boleh ada sebenarnya. Cuma dah ada dah, macam terjemahan tu tak boleh ada. Sebab dia tidak bermanfaat pun. Malah dia boleh mendatangkan masalah lagi. Cuma kita tak boleh katalah salah berdosa. Dia tak mendatangkan manfaat dan dia mendatangkan keburukan. Terjemahan tu mendatangkan keburukan. Tak semua ayat. Ada ayat yang boleh je ambil, macam ayat cerita kisah. Alah, kadang-kadang kisah Nabi pun kita boleh salah faham dengan kita ambil terjemahan. Bacalah, tak je, dia baca. Saya tak tahulah nak kata macam mana. Sebab tu tak boleh. Cuma tak boleh kita kata salah, berdosa siapa buat. Tak boleh kata gitu. Cuma keburukan lebih banyak terjemahan tu. Tapi kalau tafsir tak apa. Tafsir yang ada berapa ni? Tebal ni. Dia punya kitab ni sedepa. Berapa jilid lah tak tahu. Yang itu boleh. Quran apa sedepa, Quran tebal ni aja. Memang pun dia bukan terjemahan, dia punya tafsir. Dia terangkan. Yang itu tak apa. Kita pula tak larat nak belajar. Yang tu baca tak apa. Tapi kalau terjemahan tu, Allah, dia banyak mendatangkan keburukan terjemahan tu. Tapi bunyi pelik kan. Al-Quran ada terjemahan tapi mendatangkan keburukan. Bunyi pelik. Orang tak pasal dengar. Pelik. Terjemahan Quran kan Nabi tinggalkan kita Quran dan hadis. Kalau kita berpegang dengan Quran dan hadis, kita takkan sesat selama-lamanya. Kan tiba-tiba kata terjemahan tu tak boleh baca pula, mendatangkan keburukan. Kalau orang tak pernah dengar, dia rasa pelik. Macam orang pelik bila kita kata baru ni saya kata dalam satu kuliah tu, kalau kita jumpa hukum fiqh, hukum akidah berkaitan dengan tauhid atau berkaitan dengan fiqh, kita kan, kalau kita jumpa hukum-hukum dalam Quran berkaitan dengan fiqh, hukum hakam, atau berkaitan dengan Quran ke sebagainya, ayat Quran dan hadis kita jumpa berkaitan dengan tauhid atau berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan hukum hakam atau berkaitan dengan pegangan dalam Quran, kita jumpa. Dan kita baca kitab fiqh, kitab tauhid, yang mana yang kita baca kitab tu bertentangan dengan ayat Quran yang kita baca tadi tu, maka yang nak dicek adalah ayat Quran tu, bukan cek kitab tu. Pelik ada orang mesej saya lepas tu. Saya tak boleh terima lah, dia kata. Orang tengok live tak boleh terima cakap begitu. Macam mana? Cakap macam mana? Kalau ada ayat Quran kata gini, kitab fiqh kata berbeza, bertentangan, kena percaya kitab lagi. Sebab apa? Bukan kena percaya kitab, saya kata kena cek, bukan cek kitab, cek ayat Quran. Sepatutnya cek kitab lah. Ayat Quran tu kan yang benar, kitab mungkin salah, ayat Quran garanti benar. Dia tak nampak, dia tak faham. Memanglah ayat Quran garanti benar, cakap satu huruf cukup lah, bukan ayat Quran, tolak, kafir terus. Tapi kalau kita jumpa hukum dalam kitab, kitab fiqh, kita jumpa akidah, pegangan dalam kitab tauhid yang bertentangan dengan Quran yang bila kita baca, salah ini. Allah senang-senang dia kata. Dalam Quran kata Allah ada tangan. Senang tu, biasa ayat apa, contoh yang sama mana-mana pun. Dalam Quran kata Allah ada tangan. Dalam kitab tauhid kata laisa kamitslihi syai', tak sama, Allah tak ada tangan. Mana nak kaji? Nak kaji balik. Nak kata salah mana? Kena kaji Quran. Bukan maksud kaji Quran tu diubah, bukan. Kena kaji Quran tu maksud, kena tengok apa maksud dia. Quran tu adakah ayat tu telah dimansuhkan ke, nasah mansuh ke, ataupun kita salah faham, ataupun cek. Maknanya kitab betul, Quran yang kita salah faham, bukan Quran yang salah, Quran yang kita salah faham. Jadi kena cek Quran, bukan cek kitab. Tadi macam dia kata, dia tak boleh, dia tak biasa dengar.
Ingat kita kata kita salahkan Quran. Bukan, kita salahkan kita yang tak reti baca Quran. Tak reti baca, tak reti ambil makna, tak reti istinbat daripada Quran. Tu yang nak kata tu. Okey, jadi sama lah. Bila tengok kisah-kisah ni yang Nabi punya ni, tak semestinya boleh buat terus. Tidak. Tak semestinya boleh buat terus. Dia kena selesaikan dulu. Tengoklah hukum-hukum fiqh yang ulama' dah proses. Sebab okey, kalau kita tengok sekali, kita fikir ni hadis. Hadis kena terima hadis kan? Memanglah terima hadis, siapa tak terima? Mari kita tengok cerita ni. Cerita ni Hasan Husain main dekat belakang Nabi. Bila sebut main, mesti ada keluar suara. Budak ke senyap je. Satu. Yang kedua, mesti lari-lari. Maksud lari-lari itu duduk atas Nabi, mesti dia lari ke sana. Takkan duduk aja dia lari. Nabi buat lepas nak bangun tu angkat letak kat tepi. Mesti dia pergi lagi tempat lain. Lepas tu datang balik. Tengok Tok Wan dia, tengok Tok Ki dia duduk sujud ni, dia pergi naik balik. Okey. Kalau kita tengok sekali, boleh tak kita kata gini? Sunat budak-budak lari dalam masjid. Hadis nampak? Sunat sebab ada Hasan Husain lari-lari. Sunat budak-budak naik atas belakang ataupun bermain-main dengan orang semayang. Boleh tak kata hukum gitu? Ni jadi. Kalau baca sekali itulah maksud dia. Sunat budak-budak bermain-main dengan orang semayang. Sebab cucu Nabi sendiri bermain-main dengan Tok Ki dia, dengan Nabi ketika Nabi semayang. Nabi tak larang. Nabi malah sujud lama lagi, bagi peluang dekat budak tu main kat belakang. Jadi lepas ni bawa budak-budak yang belum memayis, dia kata sini umur 2, 3, 4 tahun, jaga najis dia elok-elok, pakai elok-elok. Lepas tu biar dia bermain-main dengan orang-orang semayang. Kalau dengan Nabi pun dia naik atas belakang boleh, naik atas orang lain boleh tak? Lagi boleh. Atas Nabi pun boleh, atas orang lain pun boleh. Jadi pakat-pakat lah. Huru-hara jadi masjid. Sedangkan kalau hukum bekah kata budak yang belum memayis tak boleh bawa datang. Tak boleh tu tak sampai tahap haram, tapi dia boleh sampai tahap makruh, dan dia boleh jadi harus makruh dan haram, boleh jadi gitu. Dalam Quran, dalam hadis kata boleh bawa, malah macam sunat aja ni, nak baca sekali. Sedangkan tak boleh bawa kanak-kanak yang belum memayis dengan berkait. Tak boleh tu berkait. Jika dia dapat jaga budak tu tak bawa bising dan najis-najis budak tu tak mengotori masjid, maka hukumnya harus. Tak bising, tak kacau orang, dan tak buat najis. Dia yakin dapat jaga, maka hukumnya harus. Sunat pun tak, harus je hukum. Jika dia tak yakin 50-50, mungkin budak ni bising, mungkin tak, mungkin budak ni menajiskan, mungkin tak, maka kadang-kadang makruh, boleh jadi makruh. Tapi kalau dia yakin anak dia memang jenis tu, kalau buang air korek, ambil. Kat rumah memang jadi gitu. Dia kata tak sedap kan, keluar bau tak sedap. Budak umur 2-3 tahun standard lah. Dia keluar basah-basah tak sedap, dia colek, dia letak kat dinding. Kat rumah ni, kat rumah. Haram bawa budak macam ni. Haram bawa yang belum memayis. Haram, tak boleh bawa. Kalau kita baca ni boleh. Sebab dalam kitab kata tak boleh bawa budak. Kalau budak yang dah memayis. Memayis ni apa? Yang boleh disuruh lah. Takut. Lepas tu buat bising ni, tu boleh suruh memayis lah tu. Okay. Jadi kalau dah memayis, bawa datang. Sunat bawa datang. Baru sunat, dah memayis. Mudah-mudahan kata 7 tahun lah. 6 pun dah memayis lah sebenarnya. 5 kadang-kadang 50-50 lah. 6, 7 biasa dah memayis, boleh bawa. Tapi ada syarat lain pula, wajib jaga. Yang bawa tu wajib jaga. Tapi kalau dia buat bising, tak berdosa dah, tak salah. Cuma yang jaga tu cepat-cepat, kawal. Lepas tu dia diam kejap 5 minit, dia buat hal lagi, dia lari lagi, tak salah. Tapi yang menjaga terus kena jaga tu. Jadi yang menjaga ni kena ni lah, dia tak boleh biar. Tapi bawa tak salah. Kalau dia buat bising pun tak salah. Tapi lepas dia buat je terus, yang jaga ni, yang bawa ni terus. Macam tu juga berbeza dengan budak yang belum memayis. Bawa budak belum memayis pun dah tak boleh dah. Yang mana tak boleh jaga tadi, dah tak boleh dah. Jadi kalau kita tengok, baca sekali lalu, memang boleh lah bawa budak-budak. Betul lah.
Hmm. Hmm. Oh, yang itu siapa ah? Siapa yang cakap macam tu ah? Lupa dah siapa cakap macam tu. Dia kata jika masjid-masjid sunyi daripada Fatih. 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 Jika masjid-masjid sunyi daripada kanak-kanak, maka macam mana tah? Lepas pada tu tak elok lah maksudnya. Lepas pada tu generasi akan datang akan jadi jahanam lah senang cerita. Generasi yang tak datang masjid, generasi yang tak peduli pada agama lah, kerana masjid tu telah sunyi daripada kanak-kanak. Itu pun sama juga, disalah faham. Ambil hadiah-hadiah ni salah faham. Sebab dalam masjid mana boleh bising-bising? Boleh bising ke? Kenapa kata tak boleh? Sebab dia jumpa hadis ni, dia tak jumpa hadiah lain. Apa hadiah lain? Nabi pernah marah para sahabat yang baca Quran kuat-kuat. Ataupun Nabi pernah marah sahabat yang baca doa. Nabi kata apa macam mana Nabi kata? Engkau berdoa engkau tujukan bukan kepada yang pekat. Macam tu lah lebih kurang. Maksudnya engkau nak berdoa yang macam ni kuat-kuat sampai ganggu orang lain. Engkau bukan nak berdoa kepada Allah, Allah yang pekat, bukan. Jadi slow-slow tu maksud dia. Nabi pernah, itu orang besar, doa baca Quran Nabi larang sebab ganggu, dengan kuat. Kalau baca Quran kalamullah pun larang. Kalau budak-budak bising lagilah larang. Dia tak jumpa yang itu. Pada sahabat, dia pernah lepas Nabi wafat, para sahabat, ini kes ni biasanya ada sebahagian golongan lah. Golongan ni dia ambil hujah ni untuk nak bagi tahu wirid senyap-senyap lepas sembahyang. Benda tu berlaku betul, tapi kita ambil juga hujah yang sama, tapi kita ambil juga kisah yang sama, tapi hujah kita berbeza. Hujah mereka kata Nabi lepas sembahyang wirid senyap-senyap, tak boleh kuat-kuat. Kita ambil cerita yang sama. Lepas Nabi wafat, seorang sahabat ni, sahabat ni ramai-ramai, dia baca kuat-kuat tu. Lepas sembahyang tu, tak tahu nak buat apa dia. Subhanallah, la ilaha illallah. Dia baca gitu, kumpul. Sahabat lain datang. Takut dia dengar. Korang buat apa ni? Ada hadis ni. Korang buat apa ni? Baca. Zaman kita dulu Nabi tak pernah buat macam ni. Apa benda kita baca subhanallah, alhamdulillah ke baca la ilaha illallah je kuat-kuat. Nabi tak pernah buat macam ni dalam masjid. Tak berani buat. Kemudian dia pergi bincang-bincang kemudian. Kita pun nak cerita tu. Ini ada sebahagian golongan dia kata, tengok, lepas sembahyang tak boleh kuat-kuat. Dia ambil ke situ. Kita tak nak ambil ke situ. Kita nak ambil ke mana? Kuatnya macam tu, sahabat takut dalam masjid. Baca-baca zikir yang kuat. Kalaulah zikir-zikir kuat pun sahabat takut, sebab Nabi dulu tak gitu. Masjid maksudnya terjaga. Macam mana kalau budak-budak bising? Itulah dia betul, dia panggil qiyas. Tanpa ada qiyas ni, memang kerja bergaduh dengan orang dia. Asyik berselisih dengan orang je. Qiyas. Kalau ambil hadis, Quran hadis, memang jadi betul lah dia kata macam tu. Bawa budak-budak, bagi budak-budak tu bising. Gitu ke? Macam ni. Kalau kata tadi kan. Kalau macam ni, boleh tak kita kata disunatkan, digalakkan bawa budak banyak-banyak ke masjid supaya kanak-kanak tu bising? Boleh tak? Sebab ceritanya gitulah. Hasan Hussein naik atas belakang orang. Naik atas belakang Nabi. Boleh tak kita kata kanak-kanak bawa datang banyak-banyak supaya dia naik atas orang tengah sembahyang? Kita dengar pun pelik. Bawa datang banyak-banyak dan suruh dia berlari. Gitu. Weh budak, asal kau diam? Lagi. Gitu. Kita dengar pun dah pelik dah. Dia tak boleh ambil gitu. Bukan begitu. Jadi memang tak boleh ambil gitu. Habis tu apa maksud sunyi? Sunyi tu, ayat tu tak tahulah dia ambil macam mana. Maksud sunyi ni banyak. Sunyi daripada kanak-kanak. Sunyi yang pertama lawan bising, kan? Sunyi yang kedua lawan apa? Tak, lawan ada. Sunyi ada banyak mana. Ada makna sunyi lawan dia
bising. Okay. Ada sunyi lawan tak ada. Bukan, sunyi lawan ada. Mana sunyi tu tak ada. Jadi yang kata sunyi tu sunyi lawan ada, bukan sunyi lawan bising. Jadi yang kalau kita tengok yang tersebar, jika masjid sunyi daripada kanak-kanak, sunyi lawan ada. Maknanya jika masjid tak ada kanak-kanak, maka nantilah generasi mereka akan jadi teruk jahanam, tak peduli kepada agama, sebab tak ada kanak-kanak. Apa kenapa? Kerana tak dia ajar daripada kecil lagi budak-budak datang masjid. Sebenarnya bukan datang masjid je, tak dia ajar sekali dengan adab-adab. Tahu tak kenapa ada tempat ni kat mana-mana berlaku? Dekat tempat orang educated, tempat ni memang orang educated, memang nak sebut pun risau juga. Jadi orang-orang yang pangkat-pangkat, ataupun tempat kampung-kampung. Saya pergi banyak tempat mengajar. Kenapa ada orang yang duduk majlis ilmu, tapi kita nak cakap macam mana? Keluarlah. Lebih baik duduk luar. Adab dia tak ada. Kita ingat orang kampung ada tak ada, kita kata gitu. Tak, kadang-kadang orang kampung ada juga yang baik, yang masuk ada adab. Orang educated takkan tak reti. Dia masuk kat pejabat pun ada adab ni, dia tak melompat-lompat masuk. Ada masuk-masuk, dah punch card dapat bukan merah, dia lompat itu lompat. Tak, ada adab dia. Dia tunjuk relax jalan perlahan je. Maknanya orang dia kata. Tapi masalah masuk masjid, kenapa hilang adab? Hilang, ada berlaku, banyak berlaku. Hilang adab sebab salah baca hadis atau salah baca riwayat tadi, bahawasanya datang mak ayah dia bawa datang biar daripada kecil dia kata, masjid surau ni berlari ke tak kisah, buat apa pun tak kisah, buat apa-apa pun tak kisah. Sebab tu salah faham ni. Bila dia dah besar, dia tak kisah, dia buat je apa-apa dia nak buat dalam masjid tu. Kalau kita tengok, kalau nak mengaji, kalau dengan tok-tok guru yang garang ni, nak bergerak pun tak berani, nak bergerak pun tak berani, nak tukar duduk pun tak berani. Duduk macam ni, nak tukar macam ni. Adabnya dalam majlis ilmu, tapi bukan kat masjid ni, dekat tempat mengaji. Tempat mengaji, kemuliaan dia taklah semulia masjid. Masjid lagi mulia. Dan di tempat tu tempat belajar, mulia juga, tapi nak bandingkan masjid, mulia masjid lagi. Itu pun tak boleh gerak, tak berani gerak. Adab dia belajar untuk dapat ilmu. Tiba-tiba dalam masjid, Allah, nak cakap pun entahlah. Aduhai, hilang adab lah. Nak cakap pun rasa macam aduh. Sebab kalau kita keras-keras sikit beradab, zaman ni orang lari. Jadi kita ni tak apalah, tak ada adab pun tak apa, janji datang mengaji. Itu yang risau nak cakap tu. Orang lari bab sekarang ni. Takkan sikit pun tak boleh, takkanlah nak main telefon sikit pun tak boleh. Kalau kita cerita adab betul-betul. Kalau nak tulis nota lain lah, nak tulis tu kan. Takkanlah, macam mana, susah lah nak cakap, susah lah. Kalau duduk, okey, ramai dia lengah kaki, kita lengah kaki, nak buat macam mana? Dah tua baru nak belajar. Orang belajar bila masa sihat-sihat ni, dia belajar masa dah ada gout. Nak macam mana? Dah ada go out gout. Boleh je dia keluar, duduklah, regangkan kat luar, baring-baring golek-golek boleh. Bergolek-golek kat luar. Siap boleh panggil kawan-kawan tolong urut kaki. Tapi dalam banyak-banyak arah, dia cari arah ustaz, dia letak kaki straight. Berlaku dekat tempat saya dulu berlaku, tempat baru pun berlaku. Dia cari ni, banyak arah ni. Dia boleh je, ni arah sini, banyak arah ni. Lengah ni. Arah mana yang paling okey? Cari arah ustaz, straight. Padahal kalau dia buat arah lain, kita faham. Kau tahu kata kalau keras-keras orang tak datang, lebih baik ambillah ilmu. Bab adab tu kita kurangkan sikitlah, zaman akhir zaman standard lah. Nak keras-keras orang tak datang buat apa? Okey, cuma carilah kaki ke sana ke tempat lain. Ini dia cari dah banyak-banyak, yang itu yang letak. Mana ustaz? Okey, ustaz kat sini. Saya elak sikit ke tepi. Kaki dia letak. Kita elak ke sini. Pak cik elak. Dia letak kaki ke situ. Macam lah. Tak tahu apa benda ni. Apa cerita ni.
Kenapa ni? Jadi macam ni. Tak ada adab dalam majlis ilmu dalam masjid ni. Tak ada adab. Kalau kata tak ada majlis ilmu sekalipun, sama juga tak ada adab dalam masjid tu. Kenapa jadi macam ni? Kerana kecil-kecil kita ajar. Kerana salah faham, boleh bawa datang dan lepas. Baca lepas dekat padang. Pergi padang, lepas kan anak Tak, ya lepas. Saya baru pergi. Apa dia panggil? Playground. Baru je pergi. Tak lepas anak kita, perhati je. Baru nak panjang sikit, Ini yang cerita ni, anak takut jatuh. Tapi masuk dalam masjid, lepas. Tak apa. Kat Padang pun ada undang-undang, pun takut. Pergi shopping komplek, asyik pegang je tangan anak tu. Apa pasal? Lepas lah. Nanti dia tengok ada patung. Dia patung, nanti dia tarik patung tu, tercabut tangan patung tu, mampu nak kena ganti. Apa? Mannequin. Tercabut tangan tu, habis. Dia tolak, dia masuk restoran, dia pergi ambil makan makanan orang. Budak-budak mungkin umur biasa 5, 6, 7 itulah. Dia ambil makanan orang. Orang marah kita. Oi, tahu weh. Dalam shopping komplek pun jaga. Tapi dalam masjid tak payah jaga. Poin dekat sini bukan bawa, poin dekat sini jaga. Jadi habis tu takkan tak boleh bawa. Tengok. Kita kata jaga, dia cerita bawa. Gitu. Kita kata jaga. Maksudnya kalau jaga kan mereka kata tadi bawa, tapi jaga. Kalau dia belum memayis, kena tengok anak tu dekat rumah. Jika kat rumah dia memang boleh jaga, memang boleh duduk diam, dan dia tak mengotorkan masjid, belum memayis ni, maka boleh bawa. Itu pun harus, tak sunat pun. Tapi kalau dah memayis, sunat bawa. Tapi kena jaga. Maksud jaga apa? Bukan jaga tengok dia 24 jam. Dia gerak pegang, bergerak untuk buat kacau orang ke apa, pegang. Dia bising, tutup mulut dia, diam, cubit apalah. Buatlah apa pun dekat anak tu. Orang dulu tak payah macam ni. Orang dulu macam ni. Senyap tupah, lupa lah. Tupah. Senyap tupah. Macam tu je. Kita kena dulu macam ni. Tengok. Ada lagi hebat, tak payah tengok jeling, tengok biasa je. Terus senyap tu, pucat muka. Ni biru. Sekarang janganlah lari, janganlah abang, janganlah. Yang itu yang nak kena rotan mak bapak cakap itu. Janganlah bang, jangan ambil bang. Lepas tu popek. Bang, jangan bang. Untuk itu aja. Geraklah weh, peganglah. Kena jaga. Dia bawa datang rumah orang, jaga tak? Kalau budak tu lompat atas sofa, ya lompat kat rumah tak ada sofa, pergi rumah orang ada sofa, kita jaga. Tengok jaga. Kalau dalam masjid lagi lah. Jadi kanak-kanak kena bawa, tapi kena jaga. Dulu saya ingat lagi, tahun 80-an saya pernah kena dengan Tok Siak. Tok Siak dibenarkan zaman 80-an, dibenarkan untuk marah budak. Mak bapak mak bapak diam je, mak bapak tak marah balik. Tapi tahun 2000 milenium, mak bapak marah balik Tok Siak. Lepas tu Tok Siak tak peduli lah dulu. Ini yang mungkin boleh buat balik. Tok Siak marah budak-budak, dan mak bapak jangan marah. Boleh? Jangan marah balik. Sebab apa? Dulu Tok Siak jaga. Sebab mak bapak dia nak dengar kuliah, nak sembahyang, nak baca Quran. Budak ni alah Tok Siak jaga. Maksud jaga tu bukan jaga. Tu. Sebab apa saya ingat lagi, beberapa orang, 2 orang Tok Siak ada dalam kepala sampai sekarang. Dia ada je senyap terus kita. Tapi peristiwa kena rotan ke apa tak ingat. Tapi ingat kalau 2 orang ni memang terus senyap. Masa tahun 80-an masa tu. Masa umur tak ingat 7, 8, 9 kot. Kenapa jadi gitu? Macam tu lah. Jadi maknanya mak bapak tak kisah kau tak nak peduli pun. Ini Tok Siak atau bukan Tok Siak ke siapa-siapa, tegur pun baik. Tegur, mak bapak marah. Akhir sekali orang tak peduli. Sepatutnya kalau macam tu janganlah bawa datang anak dia. Tak apa. Okey. Adakah dengan bawa datang anak ke dalam masjid, nanti anak tu akan datang? Pasti akan datang? Pasti. Tak pasti ke? Pasti je. Kalau datang pun tak ada adab pun buat apa?
Datang duk kacau, datang besar-besar nanti. Kalau kecil-kecil budak tak biasa ke masjid, nanti besar-besar dia tak datang dah. Kita kata kalau dia datang pun tak ada adab pun buat apa? Okey. Betul tak kalau budak-budak dia tak datang masjid, besar-besar nanti dia jadi segan atas masjid? Betul, ada. Saya jumpa ramai kat. Dia kata dia masuk masjid tu, dia rasa macam semua orang tengok dia gitu. Memang ada, sebab dia tak biasa. Dia tak biasa. Walaupun begitu, tidak juga nak membolehkan, tak apa, datang kecil-kecil, biar dia buat apa dia nak buat. Tak boleh. Tak boleh. Sebab kenapa ada hukum sutrah, lalu depan sutrah halang? Sebab kalau ada budak, kena halang. Jangan bagi dia lalu. Kalau boleh benarkan budak-budak datang macam tu aja tanpa dikawal, akhirnya masjid dia akan jadi macam padang, macam supermarket. Supermarket pun jadi baik lah budak-budak. Supermarket pun baik. Pergi supermarket apa? KCM, tengah-tengah belajar KCM. Ada tempat budak main tak? Ada kan tingkat berapa? 2 kan? Kena bayar lagi. Ada tempat budak main, kat situ main. Tapi kat luar tu mana ada budak-budak main? Main tu maksud main macam mana main dalam masjid? Yang salah tu. Kena jaga. Jadi memang orang memang salah faham. Dia salah faham perkataan Muhammad Al-Fatih. Kalau nak tahu apa yang maksud dia sebenar, tengok ayat asal dalam bahasa Arab. Tengok ayat asal dalam bahasa Arab. Saya pun tak cari juga. Tapi tengok perkataan asal. Bukan tengok terjemahan. Jika masjid sunyi daripada kanak-kanak dan sebagainya. Dia ada hukum hakam. Ada hukum hakam yang kena patuh dalam masjid. Ada hukum hakam kena patuh dalam masjid. Tahu tak? Kalau kita baca hukum hakam masjid, tak boleh buat pengumuman dalam masjid, buat pengumuman hilang kunci dalam masjid. Carilah, dia sedap bagi baca kitab. Dia tak syok cakap macam ni sebab dia, habis tu macam mana? Macam tu kan. Minta maaf ya, ni ada spek siapa tinggal datang jumpa kepada imam atau pembilan. Sebenarnya tak boleh. Tapi tak syok cakap macam ni sebab dia macam cakap gitu je. Dia kata, ni kitab, kita baca kitab. Hukum hakam dalam masjid. Baru tidak ada bantahan. Buat pengumuman pun tak boleh. Hilang barang. Pengumuman bukan program boleh, hilang barang. Sebab Nabi kata kalau hilang barang dalam masjid, buat sini. Jangan kacau. Orang baca Quran jangan kacau. Ada nampak apa ni? Telefon iPhone baru beli 12,000, hilang. Tak ingat kat mana. Tolong. 12,000 tolong. 12,000 memang. Tak tahulah, habis semua dia kacau. Kalau hilang iPhone. Tapi bila hilang barang, Nabi kata cakap bisik-bisik aja. Ada pengumuman tak boleh buat. Hilang barang pun tak boleh. Dalam masa tak boleh buat gitu. Kalau lah hilang barang, kena cakap senyap-senyap gitu. Takkan boleh budak-budak bising-bising. Kat situ je lah. Dia ada kena jaga. Dia ada adab. Adab pergi rumah orang ada, adab pergi pejabat ada. Adab masuk shopping komplek pun ada. Tak boleh, jangan bagi budak-budak tu masuk kedai suka-suka hati, tarik. Pekerja ni dah elok dah lipat-lipat baju-baju kan kat kedai baju. Budak ni ambil, wah, biarkan. Kat masjid pun boleh, kat shopping komplek lagilah boleh. Biarkan. Memang tak lepas je. Mak bapak pandang ke sana je. Yang ni ketuk. Dia duku ambil kau. Pelah. Mak tengok senyap balik. Jagalah. Sebab kita nak yang datang masjid dengan adab. Okey, dikata pula belajarlah adab lepas pada tu. Biasanya ketika dah amal daripada kecil sampai ke besar macam tu tanpa tak ada adab, masuk masjid dah besar dah turun, tak ada adab. Tak ada. Ya Allah. Baca sikit lagi. Sikit je baru baca ni. Sebab benda ni penting. Kalau budak tu main hilang khusyuk, okey tak okey? Kita orang lain, kita tak kata mengena tu budak anak orang lain. Kita tengah sembahyang, tiba-tiba sebab dia buat hal, dia mungkin berlari ke apa kat depan ke apa, hilang khusyuk kita. Okey tak?
Tak okey. Tak, ini tak payah cerita hukum. Kita fikir logik pun tak logik dah. Tak okey. Tak okey. Kita tengah baca surat khabar. Tengah baca surat khabar. Alamak, kata jadi. Tiba-tiba tak jadi pula nak tanding. Aish. Dia tak baca ni. Budak bising. Oh, kacau gitu gini-gini. Kita, woi, diam. Aku nak tengok ni. Kenapa tiba-tiba U-turn saat akhir ni? Baca surat khabar pun. Dia baca Quran, sembahyang dan sebagainya. Nak cerita, nak contoh banyak. Jadi, walaupun dalam hadis, kita ulang balik, dia punya kaedah. Dalam Quran, dalam hadis mengatakan sedemikian. Dalam kitab fiqh, kalau bab tauhid, dalam kitab tauhid berkata yang berbeza. Yang perlu dikaji adalah ayat Quran dan hadis tadi. Apa yang nak kaji? Kaji ada tak ayat lain? Kaji ada tak hadis lain? Kaji adalah nasah mansukh, apa kaji semua? Kerana kitab tu betul. Bukan Quran salah, bukan. Kita yang tersalah faham Quran kerana kita maklumat kita tersangat sikit, dan maka bila ramai sikit kita ingat hukumnya gitu, sedangkan hukumnya lain sebab banyak lagi hadis-hadis lain yang bertentangan. Dan yakni adalah Nabi SAW itu menyatakan bagi segala umatnya dengan harus, ini yang kata tadi tu, Nabi buat jadi hukum, Nabi cakap jadi hukum, Nabi diam jadi hukum. Ni jadi hukum. Menyatakan bagi segala umatnya dengan harus dan maaf daripada segala pakaian kanak-kanak dan badannya yang tiada yakin akan najis. Kita yakin budak-budak dia tak peduli kat najis. Budak ni baby, dia tak peduli bab najis tak najis sebab dia baby lagi. Dia umur 5, 4, 3, 2, 1. Kita yakin dia tak akan peduli pada najis. Walaupun kita yakin dia tak peduli najis, okay, kita boleh je nak semayang pegang dia, nak dukung dia pun boleh, selagi tiada yakin akan najis dekat budak ni. Cuma kita yakin budak ni tak jaga najis. Bila yakin tak jaga najis, sekarang ni ada tak najis? Tak ada, maaf. Tak ada, maaf. Kalau ada tak, maaf. Tu yang tiada yakin akan najis. Dan jika menanggung oleh orang sembahyang, yang orang yang sembahyang akan orang yang beristinja ia dengan batu, istijmar, atau memegang ia, niscaya batal. Kalau tanggung orang sembahyang dia tanggung orang yang beristinja. Bila sebut tanggung, kita istilah macam dukung, duduk atas riba, pijak kaki, tu dia panggil tanggung. Dan jika menanggung oleh orang yang sembahyang akan orang yang beristinja ia dengan batu. Ingat lagi tak cerita istinja dengan batu? Istinja dengan batu. Istinja ni terpanggil lepas buang air besar, buang air kecil, ambil air basuh. Perbuatan tu nama istinja. Istilah dia panggil istinja tu, istinja dengan air lah. Syariat Nabi yang tak ada pada syariat umat terdahulu, istinja boleh dengan batu atau dengan benda yang kesat. Boleh. Ni bab lain lah ni. Cuma nak kena faham dulu. Istijmar namanya. Kalau tayamum tak ada air, baru boleh tayamum. Ada air, tayamum tak sah. Logik. Berbeza dengan istijmar ataupun tak basuh berak. Tak basuh dengan air, pakai tisu, pakai batu, pakai benda-benda yang kesat. Walaupun ada air, boleh pakai benda yang kesat. Yang ramai orang salah faham dekat, dia kata kalau tak ada air baru boleh pakai tisu, kalau ada air tak boleh. Tak. Itu tayamum. Ada air, tayamum tak sah. Tak ada air baru boleh tayamum. Istijmar istilah dia. Walaupun ada air, boleh kalau lepas buang air kecil, buang air besar, tak nak basuh dengan air, pakai batu ataupun pakai tisu dengan cara-caranya. Tu kena ngaji cara-caranya. Yang maksud tak ada air ni, maksud nak beritahu, walaupun yang nak kata ada air ni, walaupun air tu banyak sekalipun, tak nak basuh berak juga dengan air, boleh. Ada syarat lah, tapi boleh. Ada syarat cara untuk menyucikan. Contohnya macam contoh hari tu apa? Kat depan dia laut, kat belakang dia tasik pelindung. Kat depan dia laut, tengah-tengah tu banyak air berlambak. Kanan air terjun. Kiri letak apa benda, ada kolam besar. Kiri kanan dia penuh air. Lepas tu hujan. Dekat bawah ada air matahari duk keluar.
Atas hujan, ambil, buang air. Buang air besar, buang air kecil. Lepas tu ambil batu atau ambil tisu lah. Kena hujan, ambil tisu, tak nak basuh. Bersihkan ikut cara dia, ikut syarat dia, 3 kali dan sebagainya. Tak basuh kan? Lepas tu ambil wuduk, semayang, sah. Walaupun air berlambat-lambat, sah. Okey. Dah faham macam tu, dia kata kat sini, orang yang beristinja dengan batu. Okey? Dia ni apa ni? Orang lain semayang, orang lain tu tanggung orang yang istinja dengan batu tadi tu. Tanggung. Kalau payah nak faham tanggung, dukung. Peliklah sikit tapi faham hukum dulu. Tengah-tengah semayang dia dukung. Dukung apa? Dukung orang. Boleh, boleh. Bukan anak orang ni, bukan anak. Bapa orang dah, boleh. Okey, dukung bapa. Dia dukung belakang ke dua ke depan boleh. Tapi jaga 3 gerakan tadi. 3 gerakan tu kena jaga, tu bab lain. Masa nak bergerak tu. Jadi yang mana orang tadi tu dalam perut dia ada tai tak? Orang dia orang, bapa orang tadi yang kita dukung. Ada tai dalam perut dia. Dalam perut tak ada masalah. Maaf. Tak ada masalah. Okey, orang tu dia masa buang air tu dia tak basuh. Dia pakai tisu atau pakai batu. Orang yang dukung tu tak sah. Tak sah. Sebab najis tadi tu sebenarnya bila pakai tisu dia tak habiskan najis yang ada. Tak habis. Maksud tak habis tu, dia habis najis. Cuma dia masih lagi ada sifatnya. Ain habis. Takkanlah ada duduk. Apa istilah panggil? Berterabuk bukan berterabuk. Takkan lagi tu. Buang sampai habis. Tapi bau ada. Ada. Rasa ada. Wallahu alam. Warna ada. Tak boleh nampak, tak pakai cermin. Cuma bau, warna atau rasa ada. Najis dah tak ada. Macam mana nak hilang? Nak hilang tak nak kena pakai air. Habis tu boleh ke nak ambil wuduk semayang? Boleh. Boleh. Okey. Habis tu najis atau sifat tadi tu ada kat mana? Ada tu dia maaf ke? Ada, maaf. Maaf bagi siapa? Bagi tuan punya punggung. Hanya maaf. Orang lain tak maaf bagi punggung orang lain. Jadi sebab tu tak sah. Itu dia kata tanggung. Okeylah, tak logik lah cerita ni. Kita cerita yang logik. Dia semayang 2 orang. Seorang ni buang air, basuh dengan air. Kemudian semayang. Ambil wuduk semayang. Seorang ni tak basuh dengan air, pakai tisu aja. Walaupun air berlambak, boleh. Ambil wuduk sah. Lepas tu semayang. Sebelah. Kawan ni yang basuh dengan air, dia pijak kaki. Kawan yang tak basuh tadi tu, pakai tisu tadi, sah tak? Nak tanya dulu. Kawan yang pakai air, pijak kaki. Sebelah. Pijak kaki. Pijak atas kawan yang kaki dia suci. Yang dia pakai tu kat punggung dia je. Sah? Sah. Asal tak sah? Bila dia pijak kaki, dia ni geram. Kau hajar pijak kaki aku. Dia ambil, dia pijak kaki sebelah. Oh, main-main Kawan yang tak basuh berak tadi ni, tapi semayang sah tadi, dia pijak atas kaki kawan yang sebelah yang basuh dengan air. Kadar tamak nina. Lebih 2 saat lah, mudah kata. Okey, yang kena pijak tadi kaki dia, sah? Batal. Tu dah kata. Batal. Jadi jangan bijak. Tapi kita mana tahu dia basuh dengan apa, dia buat macam mana, kita mana tahu. Nak semayang berlaku sekejap, basuh berak dia, basuh berak tak payah. Tapi itulah. Tapi dia kena bagi tahu nanti, solat kau batal, aku tadi tak basuh berak. Kau pijak kaki aku pijak kaki kau balik. Masa aku pijak tu kau tak tarik cepat-cepat. Kalau pijak tak apa, kau tak tarik cepat. Siapa suruh kau tak tarik? Tapi aku pun pijak juga kaki kau basuh berak dia, aku basuh dengan air. Aku tak batal. Sebab aku basuh dengan air, aku tak batal kau pijak pun. Bukan pijak, aku naik atas kau pun kau tak batal. Tak ada masalah sebab aku tak dibasuh. Kau tak basuh tak basuh. Alamak. Oh, tak boleh lah, kena sini sikit lagi. Seperti ni, saya batas semayang. Seperti bergantung oleh kanak-kanak yang belum berkhitan, belum sunat. Bergantung, samalah pijak kaki, bergantung, dukung, samalah. Belum budak-budak yang belum sunat, akan kain atau badan
orang sembahyang, jika ada najis di bawah kulfahnya, kulub. Budak yang tak sunat, dia ada najis dekat bawah, dia istilah dia kulfah, kulub. Kulub. Kulub tak kulub? Kawan saya dah suara nama kulub. Tapi nama dia bukan kulub tu. Kita dah gelar dia. Apa? Oh, nama bapak kau tak ada nama lain. Nama kulub. Rupanya nama kulub. Qaf lam waw ba. Kulubun syarif. Hati yang mulia. Yang ni kulub. Ni pa. Ni bukan ba. Patut bagi kol-kolah sikit. Kulub. Tu betul. Boleh namakan anak gitu. Tapi kulub. Kulub. Bawah kulub tu ada najis. Kalau tak sunat, budak-budak ni dia tak cuci. Maka itu yang kalau kanak-kanak lelaki dukung sah. Nabi Hasan naik atas belakang Nabi ketika sembahyang. Hasan Husin sunat khitan umur berapa? 7 hari ataupun 8 hari. Anak-anak kita sunat umur berapa? 12. Jadi lepas ni siapa ada anak sunat umur 7 tahun. 7 tahun tu masuk sebelum masuk darjah 1. 7 tahun Qamariyah. Sebelum masuk darjah 1. Dah masuk darjah 1 dah lebih 7 tahun dah sepatutnya tu. Kenapa? Kerana Nabi kata suruh anak semayang umur 7. Wajib suruh. Masuk wajib suruh dia ambil wuduk sekali kan. Kalau ada najis, marah dia. Kalau dia tak tutup aurat, batal semayang dia. Tu maksud suruh semayang umur 7 tahun. Jika ada najis, suruh dia cuci. Jadi kalau budak tu ada kulub, ada benda putih tu, yang najis tu, tak sah semayang dia. Bila mak ayah suruh pergi semayang. Anak tak sunat lagi, tak sah semayang. Maka mak bapak tadi berdosa. Bukan berdosa tak sunat anak, bukan. Berdosa kerana tak suruh anak. Dia suruh anak dia. Maksud suruh anak, suruh dan pastikan sah. Kalau tahu anak tak ambil wuduk, wajib marah anak tu, suruh dia ambil wuduk. Itu maksud suruh semayang. Bukan suruh pergi semayang. Entah semayang macam mana tak tahu. Tak terlepas kewajipan. Murus sabiyya bis salah idza balagha 7 sinin. Wajib suruh anak solat umur 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin, umur 10 fadribu. Pukul kalau tak semayang kan. Maksud suruh semayang tu adalah suci daripada najis, ambil wuduk sebagainya. Tiba-tiba tak sunatkan, mak ayah yang berdosa. Lepas ni sunat anak umur 7. Tak boleh. Bila dia masuk masjid, dia tak sunat, masuk dalam saf putus. Sebab apa saf putus? Sebab dia tak sah. Bila tak sah, dia macam tak semayang, main-main. Walaupun dia semayang tu bacaan betul, masuk saf putus. Tapi kalau dah sunat, masuk saf tak putus. Dah sunat. Cuma Nabi tetap susun juga dia duduk belakang. Tapi kalau dia masuk depan tak salah. Kalau dia dah duduk, tak boleh alihkan dia. Haram. Yang mana ni? Yang dah sunat. Dia semayang betul, bukan main-main. Kalau dia dah duduk. Malah ulama' kata, tunggu semayang. Dah semayang tak haram suruh dia pergi belakang. Yang dah sunat ni. Walaupun tak balik lagi. Tapi kalau ada sebagian ulama' kata, bukan. Dia duduk je kat situ. Soft, dah duduk kat situ dah. Budak ni, dah sunat, semayang betul. Bukan main-main. Maka tak boleh dah suruh dia ke belakang. Walaupun tak takbir lagi. Tempat dia dah. Tapi kalau tak sunat lagi, itu dah sunat. Tak sunat lagi, itu bukan kata semayang pun tak sah. Macam mana kalau sentiasa semayang tak sah? Bagus tak bagus? Kan tak bagus. Kita ajar anak semayang tak sah. Maksudnya semayang tak kisah, sah je tak? Macam tu lah. Sampai ke besar dia tak kisah. Uduk dia tak kisah. Mandi wajib tak kisah. Najis tak kisah bila besar. Sebab mak ayah dia dulu semayang je, tak sah pun tak kisah. Kenapa mak ayah tak kisah? Tak sunatkan anak. Tu antara mak ayah tak kisah anak tu sah ataupun tidak. Sebab dia tak sunatkan anak dia umur 7. Dah sunat? Dah. Belum. Sunat je. Wallahu alam. Jadi kalau macam tu juga kanak-kanak tak sunat, dia pijak atas kaki ayah dia sama macam tadi, batal ayah dia. Ataupun dia pijak atas kaki orang lain. Wallahu alam. Tanda dulu. Dan tiada sah semayang. Boleh. Dan tiada sah semayang orang yang menanggung ia akan binatang yang ada pada duburnya najis. Okey, apa dia?
Semayang luar menghadap, maknanya bukan kiblat lah. Okey. Oh, okey. Tengok-tengok dia hilang. Oh, itu semayang Zuhur. Oh. Okey. Okey. Masa apa? Asar semayang betul lah. Yang dia semayang tu seorang-seorang. Dia semayang apa? Oh, masa tu memang dah masuk waktu asar. Okey, lepas tu pakat-pakat semayang jemaah. Belum? Oh, okey. Betul? Okey. Ya. Dia tak ada dah. Oh. Dia menghadap sana. Rasanya tak. Kalau kita agak keliru lain lah, macam tak keliru pun. Tengok sah ni, aku nak tengok apa ni. Tak nak buat macam mana, dah tersilap lah. Oh, okey. Dia balik, dia tak tahu sampai kesudah, sampai kiamat. Dia tak tahu sampai kiamat lah. Maka dia tak berdosa. Tapi dia tak kira semayang. Dia tak dikira semayang, tapi tak berdosa. Maknanya tak adalah pahala semayang dia, tapi tak berdosa, sebab dia tak tahu sampai kiamat. Okey. Kita, sepatutnya tegur orang salah kiblat adalah macam ni. Salah kiblat. Sebab sebenarnya semayang dia tak sah. Saya pernah dengar, sebab mungkin kena sebut juga benda ni, sebab ada dengar dalam YouTube. Dia kata bila salah kiblat, pegang dia, betulkan dia kiblat. Betulkan kat kiblat. Okey? Lepas tu tak perlu batalkan dia. Pegang. Kerana dia ada cerita hadis qiblatain. Hadis tukar kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Ketika setahun lebih Nabi sembahyang menghadap Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Haram. Setahun lebih ketika lepas Isra Mi'raj tu. Bukan Masjidil Haram. Kemudian bila pergi ke hijrah ke Madinah, masih lagi menghadap Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Haram. Itu yang surah ni dikisahkan dekat Baqarah yang kedua tu. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Tu cerita tu. Semua cerita pasal tu lah. Kemudian Nabi sentiasa melihat ke langit, nak tunggu Jibril, Arab Jibril turun, kata lepas ni tak payahlah menghadap Masjid Aqsa, menghadap Masjid Haram lah. Sebab Nabi dia suka Masjid Haram, dia kasih. Kemudian akhir sekali Jibril turun, kata apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Menghadaplah Masjid Haram. Kami tahu hati kau. Kami tahu hati kau nak ni. Maka ketika itu para sahabat ada duduk sembahyang menghadap Masjid Aqsa. Tiba-tiba kiblat tukar. Bila kiblat tukar, ada sahabat lain dijegit. Oh, wahyu tu baru turun, kiblat dah tukar. Masjid Haram pula, Masjid Haram. Sahabat yang dekat masjid kat Madinah ni, dia pusing tengah sembahyang. Ada satu masjid, saya tak pernah pergi, tapi ada kata orang tu satu masjid, nama masjid tu Qiblatain. Masjid dua kiblat. Nama masjid tu. Pakak pusing. Berpandukan kepada hadis ini, ni yang silap faham ni. Yang ambil hadis tu amal. Berpandukan kepada hadis ini, jika kita tengok orang salah kiblat, maka kita boleh pegang dia dan kita boleh arahkan dia kepada kiblat yang benar. Nabi pula pernah, dia pula kias lagi satu. Nabi pula pernah Sayyidina Abbas semayang belah kiri. Nabi semayang sunat, Sayyidina Abbas semayang belah kiri, patutnya belah kanan kan. Nabi pegang kepala dia, tak sini. Maknanya kan boleh alih-alih. Maka jika semayang salah kiblat, orang yang tahu pusingkan aja. Tak. Salah. Itu bukan hukum. Saya sebut
tengok YouTube tu. Tidak, itu bukan hukum dia. Itu bukan hukum dia. Itu salah faham, ambil daripada tadi. Sumber terus amal. Padahal hukum fiqh tak kata gitu. Bila dia salah kiblat, sebenarnya semayang dia tak sah daripada awal. Caranya tepuk aja. Gini. Dia akan cuba fikir, ada orang nak jadi makmum ke apa, dia akan cuba fikir. Dua kali. Ni ada jin kacau aku, dia akan fikir lagi. Dia memang gitu. Kita pegang dia. Pegang aja. Macam tu. Lepas tu dia pun mesti tengok. Dia memang orang dia akan tengok. Salah kiblat ni semayang tak sah. Cakap terus semayang tak sah, salah kiblat. Kiblat sebenarnya kat sini. Macam tu aja. Dia bukannya kita nak tunjukkan kita pergi depan dia, kita pun buat macam konon-konon macam semayang, kita pusing. Dia pun ikut dah, bukan. Ataupun kita pegang juga, bukan. Awal-awal lagi dah. Jadi cara tegur gitu. Cuma patut kita tegur segera. Tapi dah pergi azan dulu kan. Pergi azan dulu, pergi tengok dia hilang. Dia dah tak ada. Bila dia tak ada, bagi dia tak ada dosa. Bagi kita risau juga. Istighfar je lah. Macam mana dah benda lepas. Sepatutnya salah lagi tu. Bagi kita yang tengok, bagi dia tak berdosa. Jika dia lepas ni tahu, dia qada. Jika lepas ni dia tahu, dia wajib qada. Jika dia tak tahu sampai kiamat, dia tak berdosa. Tapi pahala tetap tak ada. Pahala tetap tak ada. Tapi yang penting tak berdosa. Okey, Allah saling tasbih kafarah dan subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.